Saya masuk juga, Jom. Oke. Oke, jadi semua boleh nampak terus. semua boleh nampak slide nih kah? Boleh, Yang boleh, Ciko post nih. Boleh. Boleh? Nampak Ciko. Cari Irwan. Slide bawah. Nampak. Oke, nampak saja. Cuman mau kasih miring nih. Slide turun bawah. Harus dibawa tuan. Paling bawah sekali. Kau pin lah. Nampak sudah. Oke, jadi tanpa buang masa kita mulalah. Oke, jadi sebelum Cikgu bagi sisi pada malam ini sangat penting sebab Cikgu mau bagi nampak written procedure untuk magnetic test ya, magnetic testing. Jadi kamu perlu tahu lah benda-benda nih. Walaupun tidak dalam silibus, tapi ini penting bila mana kamu ambil kompeten magnetik, kamu akan buat. Jadi bila kamu sudah belajar sekarang, bila kamu nanti ambil tes, kamu tidak terkejut lah. Oke, jadi semua nampak slide nih kan? Boleh kan nampak slide? Nampak. Oke, jadi written instruction for NDT magnetic testing ya. Apa written instruction? Dia adalah macam SOP, prosedur untuk kamu membuat NDT-MT. Jadi ini kamu akan buat ketika nanti buat amali. Buat amali, cikgu akan suruh kamu buat written instruction, terus itu baru buat amali. Oke, jadi tidak hafal pun paham. Jadi dalam written procedure ini dia ada scope. Oke, memang dia bahasa Inggris ya. Jadi cikgu pun mau kamu pahamkan bahasa Inggrisnya. Walaupun dia simple, tapi bila kamu tes nanti memang bahasa Inggris. Jadi bagus lagi kamu paham bahasa Inggris daripada kamu belajar Melayu. Nanti masuk tes paksa tekial kamu. Okay, written procedure for MT on both well in mild steel plate using, di sini cikgu tekankan. Tuh tengok visible wet continuous method. Okay. Ada 3 sini ya. Visible, wet, continuous. Maksudnya dalam MT ni dia boleh guna 3 kaedah. Okay. Tengok, using visible. Selain using visible, kita boleh guna fluorescent. Visible ni maksudnya kita buat tes ni di tempat yang terang. Kalau tempat gelap, kita namakan dia using fluorescent. Setakat ni boleh paham? Yang visible ni. Paham? Okay, tengok. Visible paham? Visible maksudnya kita buat tempat terang. Okay, visible. Sekarang wet. Wet maksudnya kita guna kaedah spray ataupun guna kaedah liquid. Kalau kita guna kaedah solid ataupun kita guna macam ada guna dry, dia guna kering, dia guna macam tepung lah, macam tepung kan. Kita guna kaedah itu, dia bukan wet sudah, namanya dry. Okay, jadi dia antara dua, wet atau dry. Okay, tadi terang atau gelap, sekarang kering atau basah. Boleh setakat ni? Okay, boleh paham? Ada boleh respon? Boleh ya? Okay. Video ini cikgu rakam, nanti lepasnya cikgu akan post di YouTube lah untuk kamu boleh tengok. Okay, ketiga continuous. Continuous, ya, dengar? Paham? Okay. Continuous maksudnya kaedah berterusan. Okay. Berterusan maksudnya ketika kamu buat tes nih, kamu salurkan magnet tuh sambil kamu spray serentak. Tangan kiri pegang esiok, tangan kanan pegang spray sambil spray. Namanya continuous method. Kalau kamu letak magnet dulu, magnet baru kamu spray, namanya residual method. Jadi sekarang ada 3, visible, wet, continuous. Ataupun dia boleh berubah. Kalau kamu buat tempat gelap,
namanya bukan visible, namanya fluorescent. Oke, kalau kamu buat kaidah residual, kamu letak dulu magnet baru letak spray, namanya bukan lagi continuous, namanya residual. Oke, boleh start nih. Boleh. Boleh ya. Cikgu harap mau paham seringkas yang boleh saya cikgu maksud pahamkan nih. Harap-harap kamu boleh tangkap lah. Oke. Document reference and status. Oke, ini dia punya reference ketika kamu membuat tuh. Ini cikgu tulis ya di WIMT. Kadang-kadang tengok bergantung sama syarikat lah. Kalau Petronas lah. Petronas MT. Kalau kamu Shell MT. Kalau kamu Petron MT. Nah, kita pulang sama syarikat lah. Oke. Description. Oke, kamu letakkan sini kamu punya peralatan yang kamu perlukan. Carbon steel. Oke, size berapa? Oke. Tinggallah nanti amali kita berapa dia punya size. Nah, kamu tulis size di sini. Oke. Tujuan tes nih, purpose of the test. To detect surface breaking defect on parent metal, well area and HAZ, heat affected zone. Oke, ini dengan tujuan lah. Tidak ada tujuan lain. Ini saja. Kita mau detect defect pada parent metal. Tahu nggak apa maksud parent metal? Boleh? Tahu apa maksud parent metal? Oke, parent metal nih logam utama tuh. Steel tuh lah, mild steel tuh. Logam utama. Oke. Well area, tempat yang di welding, tempat welding tuh. HAZ adalah tepi-tepi tuh, 25 mm daripada kaki-kaki welding tuh, 25 mm. HAZ ya, di tepi-tepi tuh. Boleh start nih? Boleh. Oke, baik. Oke, inilah. Di mana area yang kamu perlu spray ya? Cikgu tahu kamu pernah belajar sebelum ini kali ya, dengan Cikgu Greska atau dengan Cikgu Saifuddin. Tapi Cikgu ulang balik mungkin ada yang terlupa. Area yang kita mau tes nanti, kita letak magnet dengan spray itu, 100% of weld area. Oke, tempat yang ada welding dan juga 25 mm daripada to weld both side. Maksudnya HAZ. Tempat HAZ semua kita spray. Kita mau cari juga crack yang di HAZ. Oke, sebelum itu cikgu mau tanya. Magnetic nih, dia mana yang lebih accurate? Tempat terang atau tempat gelap? Boleh ada jawab, boleh jawab. Apa cikgu tadi? Magnetic testing nih kan, gimana tempat yang lebih kaidah lebih accurate? Kita boleh dapat jawaban yang lebih tepat. Terang kah gelap? Terang. Terang ah? Oke, jawabannya gelap ah? Jawabannya gelap. Nah, kan Gelap. Nah, betul. Oke. Jadi maksudnya kaidah fluorescent lebih accurate ah? Kadang-kadang ada crack kita nak jumpa tempat terang, kita kena pergi tempat gelap, baru kita jumpa. Pasti kamu heran kan, tempat gelap macam mana kita nampak kan, betul gak? Oke. Kita akan guna lampu UV, UVA light. Kita akan guna. Kalau kamu cari, memang kamu nampak tempat gelap. Iya. Betul. Oke, mana lagi tadi gelap terang, mana lagi oke? Lebih accurate. Betul. Guna kering kah guna basah? Basah. Oke, betul lah. Terserap. Kita guna Basah bagus. betul lah. Kita Basah guna spray ya. Guna kering. Basah lebih bagus lah. Maksudnya liquid. Basah Bazul. Oke. Kau ni. Dia liquid ataupun Betul, basah. Oke. Tisu. liquid ataupun solid. Maksudnya liquid lagi oke lah. Oke, mana lagi bagus antara continuous atau residual? Continuous sih serentak. Residual nih asing-asing. Serentak. Asik. Ya. Serentak. Pokoknya serentak lah. Serentak lebih bagus lah. Kalau kita Betul. asing-asing Nah, kan. itu masih 2-0. kurang lah. Oke, jadi saya harap kamu nampak sudah kan dia punya gambaran. Oke. Jadi pesan adalah siapa yang layak untuk buat MT ini? Dia sekurang-kurangnya level 1. Oke. Level 1 untuk kamu boleh buat di luar. Kalau di sekolah enggak apalah. Tapi bila kamu buat pipeline gas di mana-mana kan di industri, sekurang-kurangnya kamu level 1. Macam mana kamu dapat level 1 nih? Kamu kena masuk kursus lah. Antaranya Sysweb, ada PCN,
ada ASNT, nah itu ada kursus-kursus yang terlibat. Kamu boleh dapat qualification untuk kamu boleh disyorkan ataupun layak membuat MT. Kalau tidak kamu buat-buat pun tidak kena tengok Oke, ini safety-nya. Oke, kamu kena hafal benda ni. 3 saja nih jawapan dia. Oke, wear suitable and proper PPE. Gunakan PPE yang betul. Make sure walking area free from hazard. Tiada hazard. Dan juga use of consumable correctly and safely. Oke, gunakan bahan-bahan tu dengan betul dan selamat. So kita bermain dengan bahan kimia. Oke, setakat ni boleh. Boleh. Oke, terbaik. Sekejap, cikgu, Okey. sekejap. Ya. Tulis. Ada. Balik cikgu. Sekejap. Ni, oke. Dia mau tulis cikgu. Kami pun mau tulis nih. Ya, cikgu. Mau tulis kah? Screenshot dulu ya, Cikgu screenshot. bagi slide kan, cikgu? Nanti Coba cikgu bagi slide, slide cikgu. nanti. Boleh. Oke, cikgu. Okey, Record cikgu. juga, record. Ya. Mantap. Kalau ada cikgu. soalan tanya saya. Aku record cikgu. Oke, record pun lagi bagus Nanti cikgu record je ni sambil cikgu post di YouTube. Oke, ini bahan-bahan yang kita perlu ada. Oke, dan ada bahan-bahan di sini yang kamu nak pernah nampak di sekolah. Tapi cikgu sudah beritahu cikgu Grace suruh minta tolong beli. So, benda-benda ni perlu ada lah, wajib ada ketika buat MT ya. InsyaAllah nanti tahun depan kamu datang sekolah, kita pastikan barang-barang ni ada. Oke, pertama, AC yoke. Dengan serial number-nya. Pernah nampak kan AC yoke macam mana? Pernah. Nggak pernah, cikgu. Pernah. Pernah, cikgu. Pernah. Kenapa namanya AC yoke? AC yoke. Dah tahu cikgu, belum boleh dikaji. Nama maksud dia sebab dia ada guna alternating current AC. Selain AC yoke ada lagi benda lain namanya DC yoke. DC. Dia guna direct current. Mana lagi Direct bagus? DC dengan AC? cikgu. Oke, betul lah. AC lagi bagus Current yang Ya, cikgu. Ya. bolak-balik lagi bagus daripada current yang terus. Kedua. Itu kamu tengok kedua tu. Burma Kestrel Strip. Apa benda ni? Pernah dengar kah? Nggak, cikgu. Burma Tak tuh apa, cikgu? pernah. Dia strip dia macam straw. Kita akan simpan di mild steel. Lepas tu kita akan letakkan kita punya AC yoke. Kita akan tekanlah, jalankan current sana. Nanti strip tu nanti dia akan ada 3 line. Dia ada 3 line. Macam mana ni? Macam pregnancy test. Saya pernah nampak pregnancy test. Tahu kan? Kalau dia ada 3 line, dia ada 3 line, maksud dia AC yoke kamu tu okey. Tapi bila tiada line yang ada timbul di strip tu, maksud dia kamu punya AC yoke tu tidak okey. Boleh kah tangkap? Maksud dia Oh, paham. Burma Kestrel Strip ni dia untuk menguji AC yoke kamu. Sekarang AC yoke ni macam mana? Kamu tak okey kan? Kamu test, melekat pula ni steel, ada magnet. Okey lah ni. Itu bukan dia test Itu bukan test dia. Test dia adalah kamu kena guna ini. Burma Kestrel Strip, kamu letakkan di steel, kamu kasih magnet dia, tengok adakah keluar 3 line. Kalau keluar 3 line, maksud dia AC yoke kamu tu okey. Boleh? Setakat ni? Boleh. Paham? Okey, paham. Oke, cikgu. Oke. Kedua, Boleh, cikgu. photometer. Okey, itu serial number abaikan. Photometer ni adalah untuk mencek keterangan cahaya. Okey. Sebelum kamu buat tes MT ni, kamu kena cek dulu cahaya tempat kamu tu. Okey, di bengkel. Kamu rasa di bengkel boleh ke ni buat MT? Sesuai ke? Cikgu. Boleh dalam bilik tu, yang dalam bilik siap. Bilik entity. Ya betul. inspection. Okey, kemungkinan dalam beg tu tidak boleh Bila kamu cek, kamu kena guna photometer. Jadi photometer ni fungsi dia mencek keterangan. Okey, sekurang-kurangnya 500 lux. 500 lux ni tempat yang terang. Jadi kalau kamu buat di bengkel 2 kan, memang tidak okey. Gelap kan, sana gelap kan. Ya. Lampu saja. Jadi kamu kena buat di Ya. tempat yang ada cahaya matahari. Di kawasan terbuka. Tempat yang terbuka, betul. Tempat yang terbuka. Betul. Dia ada alat. Kita cek. Kalau 500 lux, boleh buat. Kalau bawah dari 500 lux, tidak boleh buat. Kamu kena cari tempat yang terang. Boleh? Syarat ni? Boleh, cikgu. Ring Boleh. light, guna ring light. Contohlah tempat tu Guna ring gelap kan. light.
Itu pun boleh. Kalau tempat itu memang tidak boleh terang, tidak sampai 500 lux, kamu terpaksa guna kaidah lain. Kamu kena guna kaidah fluorescent, kaidah gelap. Oke kah? Boleh? Oke. Boleh. Oke. Boleh juga, boleh. Kalau tidak paham, beritahu. Keempat, ghost meter. Oke, tengok ghost meter ni. Apa ghost meter ni? Apa maksud ghost meter? Udah tahu juga. Alat untuk setiap mile steel yang kamu welding di rumah tuh, di bengkel, dia ada magnet, dia ada dalamnya magnet. Kamu kena cek magnet dalam. Kurang-kurangnya 2 Tesla. Dia punya kiraan Tesla. Kalau 2 Tesla baru boleh buat. Contoh kamu tes, ada 10 Tesla. Macam mana kamu mau selari tes dia punya magnet tuh? Macam mana? Ada cara kah? Halo. Full. Halo. Ada boleh respon? Tak tahu cikgu. Udah tahu Macam mana, cikgu. Udah tahu cikgu. Contoh sekarang main steel di sekarang yang kamu buat kopi KB kan? Ambil main steel terus kamu tes kan? Betul nggak? Iya cikgu, iya betul. Salah itu cara yang salah. Kamu kena tes dulu berapa magnet dalam mild steel tuh. Plate kamu tuh berapa magnetnya. Kalau magnetnya lebih daripada 2.2 Tesla, maksudnya kamu tidak boleh jalankan kamu punya amali. Dia mesti sekurang-kurangnya 2 ataupun 0. 2, 1, 0. Boleh? Boleh paham? Boleh cikgu, boleh. Oke, jadi persoalannya, macam mana kita mau kurangkan magnet dalam plate? Oke, cara mengkurangkan. Panas. Betul. Coba jawab dulu ya. Calip apa tuh? Mama. Iya cikgu, iya. Malingnya berjalip. Coba jawab prapanas tadi. Saya cikgu, saya. Jalip cikgu, jalip. Oke, terbaik. Oke, betul lah prapanas. Kita prapanas, magnet akan hilang. Oke, magnet akan hilang buat prapanas. Ada cara kedua lagi. Cara kita gosok guna bros. Oke, tapi cara ini memang lambat lah. Mungkin sampai petang kali kamu gosok baru hilang magnetnya, kan? Oke. Cara ketiga kita guna AC yoke tuh. Ada tekniknya. Kita kasih lalu saja AC yoke tuh. Kita macam main layang-layang di plate tuh. Tarik, lama-lama dia akan kosong. Oke. Keempat, kelima. 4.5 kg calibrated block. Apa benda nih? Udah tahu. Udah tahu cikgu. Kita akan buat blok beratnya 4.5 kg. Kita akan tarik guna AC yoke. Kalau AC yoke boleh angkat dia selama 5 saat. Maksud dia AC yoke kita tuh Cikgu, sangkut-sangkut. maksud dia magnet dia kuat. Iya cikgu. Kalau tidak boleh angkat, maksudnya AC yoke kita tuh buat benda nih. Sangkut kah? Halo. Iya cikgu, sama-sama cikgu. Boleh, Ya. boleh dengar? Udah tahu. Sangkut kah? Boleh juga, boleh. Pojok. Boleh kah? Jelas kah? Jelas. Oke. Oke, jelas sudah cikgu. Halo. Jelas sudah. Jelas ah? Oke ya? Boleh ya? Oke, boleh. Cikgu ulang balik ah. Oke. 4.5 kg nih, calibrated block dalam macam batu bata, tapi kita buat guna steel. Kita angkat 4.5 nih guna AC yoke. Kalau AC yoke boleh angkat, maksud dia AC yoke kamu nih oke. Tapi kalau AC yoke tidak boleh angkat, maksudnya AC yoke kamu tuh kena buang sudah, tidak boleh pakai. Boleh kah? Boleh tangkap? Paham? Boleh cikgu, boleh. 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 Halo. Boleh. Boleh cikgu, boleh. Oke. Boleh. Kali 6 ruler biasa lah kembali. Boleh. Ada glove. Oke. Thank you. Oke, yang lain-lain tuh kamu paham lah. Ada mask, ada glove, ada tindak, ada tisu. Oke, kita teruskan. Oke, prates. Ini cikgu lajukan sedikit.
Nanti coba bagi kamu juga perform cross visual, kita remove apa-apa sepatu ataupun slack daripada komponen. Oke ya, cikgu tanya, apa kelebihan MT banding dengan penetrant? Dari segi kebersihan. Halo. Boleh dengar Alip? Adam, Apa cikgu? Apa tadi cikgu? apa Tahu cikgu. Boleh cikgu, apa kelebihan magnetic berbanding penetrant dari segi kebersihan material? Apa kelebihan dia? Boleh, Erika? Dengar Erika? Bingung Halo, bingung. Erika? Ya, kelebihan Bingung. apa cikgu? Ya, Kelebihan dari segi Bingung. kebersihan. Bingung. Cikgu ulang balik ya. Apa kelebihan magnetic test nih berbanding penetrant dari segi kebersihan material? Jelas kah? Dengar kah? Dengar cikgu, beda dengar. mudah nggak? Itu kan. Pikir. Pikiran? Terus kata? Oke, dapat. Cikgu bagi jawab. Irfan, boleh jawab Irfan. Apa Irfan? Magnetic itu kan cikgu memang bersih dia punya. Enggak. Oke, cikgu bagi jawaban lah. Oke. Kelebihan magnetik ya, dia tidak perlu terlampau bersih. Oke kah? Kalau penetrant Oke cikgu. Pasti- Oke cikgu. mesti terlampau bersih. Paham kah? Boleh tangkap? Dapat cikgu, dapat. Dapat kah? Sebab kalau penetrant kamu akan guna bahan kimia tu kan? Kamu guna penetrant. Contoh, sana masih ada kita panggil daki lah, masih ada besi-besi sikit. Dia sudah efek kamu punya tes. Tidak valid nah. Kamu tidak akan jumpa crack yang kecil-kecil. Tapi kalau MT, bila kamu buat ada sedikit-sedikit besi-besi ke, tidak bersih ke, belum beros ke, masih oke. Itu kelebihan dia. Jadi kalau ada soalan nanti ya cikgu Crash buat minggu depan, apa kelebihan dia? Itulah kelebihan dia. MT tidak perlu terlampau bersih pun masih oke. Oke. Kalau Oke, cikgu, penetrant mesti terlampau, paling bersih, mesti licin. Paling bersih. Kalau paling bersih ya. Oke, kedua kita akan cek white level. Oke, kita guna photometer paling kurang 500 lux. Pengiraan dia ada mesin, dia ada alat cek keterangan. Oke, ketiga kita tes kita punya SEO kita angkat. Boleh angkat kah? Kalau boleh angkat, oke. Oke, kelima cek residual magnet. Macam cikgu cakap tadi, kita guna gauss meter cek. Oke, keenam cek direction line. Oke, berumah cluster strip. Teruskan. Oke. Oke, instruction ni cikgu lajukan lah. Kita clean, kita bersihkan sekadar boleh guna solvent. Oke, lepas tu kita cek magnet. Kita letak white contrast, white contrast, Cikgu tahu kamu tahu apa white contrast yang putih itu kan. Lepas tu kita biarkan dia kering, baru kita letak magnet tu. Ini sama juga tadi. Setelah semua selesai, remove any remaining white contrast and black ink daripada surface. Dan juga kita letak minyak untuk mencegah daripada pengaratan. Oke, cikgu. sekiranya ada apa benda-benda yang membolehkan kamu punya result ini tidak dipakai bila if personnel unable to perform, bila pekerja tu tidak layak ataupun tidak mampu menyiapkan kerja dan kamu perlu lapor kepada entity supervisor. Seterusnya, all indications should be investigate to determine whether relevant or non-relevant. Kita kena cek, sudah siap semua cek. Adakah crack yang kita jumpa atau tiada? Kadang-kadang kalau kamu tes kan ada orang jahat ceiling tu dia crash dengan kamu punya plate. Dia crash. Bila kamu cek macam crack, macam bukan. Jadi di situ kamu silap. Kalau kamu tulis crack, kamu gagal. Jadi kena tengok, biasa tengok masa tu crack
mana satu bukan. Oke. Lepas tu cara kita mau, cikgu rasa cikgu Mark pernah ajar kamu macam mana cara report. Kita kena report defect. Apa jenis defect? Oke. Crack ni banyak. Dia ada branch, ada nama-nama dia. Oke, location dia berapa dan panjang dia berapa. Oke, ini dia punya tarik dan juga persendal. Apa kamu punya jawatan? Oke, selesai untuk satu slide. Ada satu slide lagi. Start ni boleh? Ini. Boleh. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Oke ya. Oke, cantik. Oke, kita akan satu lagi slide. Baru kita selesai di sini. Oke. Ini boleh nampak? Boleh. Nampak cikgu, nampak. Nampak kan? Oke. Paling jelas. Boleh. Arwan oke. Arwan. Masih Arwan. Ay, hilang. Oke, Ciku. Oke. Oke, cantik. Kok nggak ada anjing? Oke, coba Goblok. Uy, Oke. Coba mau tengok nih ya, sini ya, di gambar nih, di PowerPoint nih. Jenis-jenis crack ya. Dia ada center line. Kalau crack itu satu sih ya, satu crack tuh di tengah-tengah. Namanya center line crack. Oke. Kalau dia tapi dia dia melebar namanya transverse crack. Kalau dia bentuk V banyak, namanya chevron crack. Yang lain bosan-bosan dulu juga. Oke. Kalau dia banyak namanya branch. Wih, siapa lepak tuh ikut ba? Irfan. Halo. Oke. Nanti nggak boleh laki om. Oke. Coba tengok kalau branch crack ya. Branch crack itu kalau dia banyak. Aku tidak tahu nih, malah senang becet. Kenapa cuma ada bunyi motor tuh nih? Irfan. Mic-nya enggak tutup. Wih, bukan aku balas kau. Dari motor sini ha. Oke. Erika. Irfan mau Oke. bilang permaafan. Oke, kenapa? Kita teruskan. Nanti lewat kita. Oke. Jadi persoalan cikgu dalam banyak crack nih, mana paling banyak dijumpai di plate kamu? Center line. Oke, ada jawaban lain nggak? Branch cracks. Oke, betul lah. Branch crack ya. Sebab nanti kamu akan nampak bila di kimpalan di plate kamu, welding tuh kan, paling banyak branch. Sebab crack satu, kalau dia jarang kita jumpa satu sih center line, sangat jarang lah. Oke, itu orang yang terlampau kere baru satu crack. Kebanyakannya branch, dia ada 2-3. Kalau dia 2-3 sih crack garisan, kita kategorikan dia terus branch. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Oke ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, apa nih MT? Ini nanti Cikgu Chris sudah post mungkin di GC. Kamu tolong baca untuk kamu punya tes 2 minggu lagi ya. Teknik pemeriksaan tanpa musnah untuk mengesan permukaan dan kecacatan hampir dengan permukaan. Oke, ingat subsurface. Dia bukan surface, subsurface. Permukaan luar saja. Oke, permukaan dalam welding kamu tidak akan boleh jumpa guna MT atau guna PT, penetrant. Dia kamu kena guna ultrasonic ataupun radiografik. Itu saja. Yang di dalam tidak akan jumpa. Oke. Pada bahan ferromagnetic, bahan yang ada magnet seperti besi, nikel, kobalt dan alloy. Oke. Maksud dia mild steel lah, mild steel. Stainless steel boleh kah buat nih? Hello. Boleh kah stainless steel? Ya. Oke. Dia tidak boleh ya, tidak boleh. Dia result dia tidak akan oke. Jadi kalau stainless steel kamu gunalah penetrant. Oke. Teruskan. Oke. Kita ada 2 kaidah, kita guna basah ataupun kita guna kering Tapi basah lagi oke lah, kan? Oke, seterusnya dua-duanya proses bermula dengan mengalirkan arus magnet melalui komponen. Oke. Cukup cari gambar dulu. Oke, apa kelebihan? Oke, ini kelebihan MT ya.
kelebihan MT untuk pengeluaran kamu sangat mudah alih, oke? Sangat mudah alih berbanding dengan yang lain. Berbanding dengan lain, dia perlukan 3 saja barang. Kita guna spray yang putih, yang hitam dengan es yok, oke? Sangat mudah, murah, dia murah, tidak memerlukan operasi bersihan yang ketat, oke ini ya. Di sini dia lebih bagus daripada penetrant. Kalau penetrant dia perlu pembersihan yang sangat bersih. Dan air sekali dia mudah. Siapa pun boleh buat. Oke, boleh syarat nih. Boleh. Adam, Rika. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Sebenarnya MT lagi senang daripada penetrant. Kan cikgu selalu dengar orang bilang penetrant senang. Bila kamu ambil exam nanti, jarang orang dapat lulus dia punya penetrant. Bukan exam sekolah, exam di luar. Siswi. Sebab bila tidak bersih kamu bersihkan plate tu, ada sedikit kotoran, kamu tidak akan jumpa soal crack tu. Sangat susah. Cikgu punya kawan-kawan banyak yang tidak lepas sampai 3 kali 4 kali mengambil tidak lepas. Cikgu pun belum trial ambil nih, tapi harap-harap lepas lah kalau dapat peluang kan. Tapi memang susah. Ini PT lagi susah daripada MT. Disebabkan dia mau kebersihan. Oke. Apa kekurangan dia? Setiap benda ada lebih ada kurang. Begitu juga MT-nya. Kekurangan dia hanya boleh diuji berdasarkan material ferromagnetic. Maksud dia benda yang ada magnet yang dia boleh buat. Mild steel, kobalt, yang lain tidak boleh. Oke. Begitu juga orientasi dan kekuatan magnet adalah kritikal. Perlu ada magnet yang kuat. Kalau tidak, kamu tidak akan jumpa dia punya kecacatan. Boleh? Setakat nih? Boleh. Alif, boleh. Oke. Boleh, Wak. Cantik. Oke. Oke, tengok. Macam mana prinsip asasnya yang cikgu simbas selalu. Prinsip asas. Magnet mempunyai medan magnet di dalam dan di sekeliling. Oke, tempat di mana daya garisan magnet keluar atau masuk dipanggil pole. Tengok. North pergi south. Utara pergi selatan. Itulah dia punya prinsip asas magnet. Dia punya perjalanan daripada utara ke selatan. Tidak akan selatan ke utara. Dia memang fix begitu tidak akan berubah. Oke, kejap. Oke, jadi macam mana dia boleh jumpa defect nih? Oke. Daripada utara pergi selatan. Sekiranya sepanjang perjalanan tuh ada coba tengok gambar nih. Bila nampak gambar nih, 2 gambar nih. Boleh. Oke, coba tengok barisan tuh kan, anak panah tuh north to south, utara pergi selatan. Tiba-tiba ada sana koyak. Ada koyak sana. Di sana dia akan macam mana? Dia akan kita panggil line of flux, flux of leakage. Flux of leakage maksud dia akan terbenjol, dia akan terkeluar. Yang mungkin garisan tuh mengembung gitu. Daripada lurus dia akan membengkok lah, mengembung gitu. Begitulah menaik begitu. Maksud dia di situ ada crack. Di situlah akan keluar garisan. Di situ kamu akan nampak crack, kan? Oh, sini ada crack. Gara-gara line of flux tuh dia telah terganggu. Bagus-bagus dia lurus, tiba-tiba ada sana benjolan, dia macam gravel lah kan, gravel. Dia ternaik. Oke, di situ kamu akan detect. Di sana ada crack. Itu sebenarnya konsep dia kalau kamu paham. Boleh gak syaratnya? Boleh gak? Oke, nama term nih flux leakage ataupun kebocoran flux. Kebocoran flux maksud dia lurus, tiba-tiba ada koyakan sana, dia akan terkeluar daripada laluan yang asal. Oke, apa dia punya manfaat? Kelebihannya boleh mengesan kecacatan pada permukaan dan berdekatan dengan permukaan. Oke, maksud cikgu tadi macam cikgu cakap tadi subsurface, bagian luar sahaja. Oke, bagian dalam welding tidak akan nampak. Kamu akan guna arti ya. Oke, pembersihan komponen tidak diperiksa, tidak kritikal seperti yang lain. Maksud dia sana PT lah. Oke, cepat. Oke, ini kelebihan MT ya, dia cepat. Tidak seperti PT. PT kamu perlu bersihkan lagi
perlu letak dulu cleaner semua. Ya ada 3, 4, 5 step. PT sangat cepat. Okay. Letak spray, kering 5 saat, tes, jumpa. Okay. Ceko buat tes, Ceko buat pipe, fillet sama boot well, dah sampai setengah jam dapat jumpa semua. 3 benda nih. Kalau guna PT mungkin 2-3 jam baru jumpa. Untuk cari dia punya crack. Oke. Lebih murah dan keputusan pun nyata. Real time result. Kamu buat, kamu jumpa resultnya. Tidak seperti PT. Kamu kena tunggu lagi ya. Oke. Dan juga kaidah pemeriksaan dia mudah alih. Dia sesuai untuk perkhidmatan di tempat kerja. Oke. Bila di offshore, kebanyakan orang guna PT. Sebab kamu boleh pegang, kan? Hanya guna dua dengan satu SEO. Kamu boleh buat sudah semua pipeline kah, Sangkut. semua Sangkut boleh Ceko, sangkut. Sangkut. sangkut kah? Sangkut Ceko, Alah. sangkut. Nampaknya internet tidak mengizinkan. Testing. Boleh kah? Oke. Oke sih, oke. Oke, ya. Oke, kejap. Dalam lagi nih. Oke. Seterusnya aplikasinya, apa yang kamu jumpa? Cik udah baca banyak. Retakan lah. Sangkut. Kamu akan jumpa di sini. Jadi kamu baca balik ya. Halo. Alip dengar Alip? Sangkut. Cigo. Sangkut Halo, lagi Alip. Ceko. Dengar? Oke saja, Bu. Lain Ciko belum. Oke, sudah. Boleh dengar, Erika? Oke kah? Oke, ya. Cigo, terus. Oke kah Erika? Oke, thank you. Oke. Oke, sudah. Oke, boleh. Oke, tengok. Prinsip esiok, prinsip esiok, tengok. Boleh nampak gambar nih? Nampak gambar nih? Boleh Ceko, boleh. Nampak. Gambar B. Boleh nampak Nampak. B ya? Ya, nampak. Ini- Bila current bergelung, bila current bentuk gegelung, dia punya magnet akan bentuk lurus. Ditangkap kah? Ditangkap. Bila Boleh. current bentuk kegelung, bentuk coil bulat, magnetnya akan berbentuk lurus. Boleh? Tangkap Dapat nanti Cikgu terangkan bila sesi bersama muka tahun depan. Nanti kita buat amali. Kita akan teruskan lagi ya. Ini dapat. Oke. Selain daripada MT selain daripada SEO, kita ada kaidah lain, yaitu teknik prod. Coba kamu tengok nih sekarang teknik prod. Macam Cikgu cakap tadi. Kalau current-nya bentuk kegelung, magnetnya akan bentuk lurus. Sekarang terbalik. Current-nya lurus. Magnetnya bentuk apa? Gelung. Halo? Bulat. Gegelung. Coil. Gelung. Cek, betul. Betul, Oke, Izul. terbaik. Maksudnya kamu Paling betul itu. nampak kan? Dia terbalik. Ya, dia terbalik. Kalau Oke, Cigo. current lurus, magnet gelung. Kalau current gelung, teknik lain lagi, teknik kegelung Oke, sekarang current-nya Oke Ceko, terbalik Gelung. Ceko. magnetnya macam mana? Ya, lip. Betul tuh, lip. Magnetnya akan lurus. Oke. Sekarang, dia punya crack bentuk macam mana? Gegelung kah atau lurus? Kalau yang ini sekarang. Oke. Apa, Senang Cigo? sih. Pak, dia akan ikut bentuk current. Gegelung. Lurus. Jadi crack-nya akan berbentuk Gegelung. betul. Oke.
Karen, Lurus. crack akan ikut bentuk gegelung. Akan ikut bentuk Karen. Untuk apa Zul? Boleh nggak? Gelazul. Bingung? Boleh Apa paham nih? nggak atau bingung? Coba lihat Apa Zul. dulu bingung? Bingung. Bingung. Coba Bingung kan? Baban nih. Bingung. Bingung. Kenapa? Tengok balik gambarnya. Sekarang Karen bentuk gegelung kan? Betul. Karen bentuk Iya. gegelung. Oke. Betul. Magnet bentuk lurus. Lurus. Oke. Magnet bentuk lurus. Crack akan follow Karen. Crack akan bentuk gegelung. Boleh. Oh, pam. Oh, dia ikut Sekarang Karen cikgu. Dia ikut Karen. Sekarang 3 poin. Karen, magnet, crack. Karen sama crack akan sama. Magnet akan lain. Oke. Boleh ya? Oke, ini ayat-ayat ini nggak payah baca. Oke, macam gini juga, macam sekarang nih. Oke, ini namanya teknik central conductor. Sekarang karennya adalah lurus. Sekarang karen ini lurus. Magnetnya macam mana? Magnetnya gegelung. Oke, dia punya crack macam mana? Lurus. Oke, coba kamu tengok gambar tuh. Petunjuk. Sangkut. Petunjuk. Sangkut lagi, Tengok sangkut. petunjuk. Sangkut. Tunjuk. Coba tengok. Oke, coba tengok. Hello, boleh? Boleh. Coba tengok cikgu punya mouse nih, Nampak. petunjuk. Oke, nampak. Pak petunjuk. Oke. Nampak nih garisan lurus nih, Pak? Nampak. Crack. Apa garis lurus nih? Nampak. Oke, itulah Crack. crack. Oke, itulah crack. Maksud dia, cracknya akan ikut current. Oke, Karen. boleh paham kan? Oke kan? Boleh kan? cikgu, boleh. Oke, ulang balik. Boleh. Oke, dalam teknik nih, current akan lurus, magnet akan kegelung, crack akan lurus. Lurus. Oke, cantik. Saya mau habis tuh nih. Oke, ini dia punya perbandingan. Oke, nanti kamu boleh baca. Penetrant magnet lebih cepat, penetrant lebih lambat lah, perlahan lah. Oke, kecepatan. Kalau untuk steel, magnet lagi power, lagi G2 dia punya lebih apa? Lagi tepat banding dengan penetrant. Kalau steel, tapi bila benda bukan steel, stainless steel, aluminium, penetrant lebih tepat. Lebih mantap. Lebih mantap. Oke, suhu oke. Mantap lah. Suhu yang tinggi. Oke. Kelebihan magnet juga magnetic, kita boleh buat di suhu yang tinggi. Oke. Kalau penetrant, contoh pipe tuh baru si R1 welding. Baru si welding dalam masa 10 menit. Penetrant tidak boleh ya. Magnet boleh. Itu kelebihannya. Oke, langkah-langkahnya bersihkan ini enggak apa. Kamu boleh baca sendiri. Itu dia punya, inilah contoh-contoh dia punya apa? Gambar. Ini guna kering ya, ini guna yang kering, bukan guna spray. Kita teruskan, lajukan sedikit. Ini contoh buat di pipe Kita buat di pipe. Oke, selesai. Oke, ada soalan nggak? Tiada. Halo. Oke. Soalan ini boleh paham lah kan? Paham. Oke, hampir Paham. hampir sejam kita kelas. Terima kasih karena ambil perhatian. Untuk esok saya sebahan kita start kelas jam 11 lah. Boleh kah? Boleh. Boleh cikgu, boleh. Macam begini lah cikgu, malam juga. Boleh ke? Malam cikgu ada kelas dengan pula. Tahun 2 Kerja 2 cikgu jam 11. Oh, napa. 11 pun boleh. 11 pun boleh kan? Jam 11 kerja lah. Jam 11 kerja cikgu. Off Sama dulu kerja. man, off dulu. Off dulu. Kelas masa kelas bah. Cuti lah kau. Boleh kan? Ada tersendi dengan kelas lain nggak? Kasak-kasak. 11 tuh. 11 tuh ada kelas lain nggak? 11. Dah tahu Tiada. cikgu. Tidak? Tiada. Berapa kita sedap ya? Setengah jam gitu? Oke. Macam dia dah. Boleh ya? Jadi jam 11 esok lah kita jumpa. Oke, cikgu. Semua oke kah? Oke, Ada soalan? boleh. Boleh.
Oh, saya soalnya tidak. Oke, Cikgu Grace ada apa, Pak? Cikgu Grace. Cikgu Grace masih ada sini kah? Oh, Siapa? tidak. Tidak, oke. Tolong isi kehadiran kamu. Oke, terima kasih karena hadir. Dikis. Oke, jadi kelas minggu depan Jam 5 jam. mau masa sekarang nggak malam? Malam depan, lah, Cikgu. Ya, Malam. Malam pun boleh Cikgu. Malam pun boleh juga, Cikgu. Malam. Malam lah kan? Ya, Ah, siapa ada si Mas oke. Riaman kalau malam? Paling boleh lah betul. Terbaik lah. Ya, Boleh Terbaik, terima Ada si kasih. Alip boleh. lagi. Alif. terbaik alasannya. Malam. Cepat kali berarti ada nih kalau malam. Ah, si Alip teh, si Alip. Boleh Cikgu, baca si cikgu Alip. ada je Boleh bantu keretanya. dia sebenarnya. Alasan Oke, je itu. oke, apapun terima kasih semua karena ambil perhatian Oke. ambil kelas. Kita Oke. jumpa Sama besok. Cikgu. Sekian, terima kasih. Oke, Oke. terima kasih, Cikgu. Cikgu. Sama. Bye, Zul. Zul. Fizan. Wih, Jalan Zul, jaga oke, Zul. semua. Zul, Si Alip Oke, Jo, Zul. layan so season punya. sedap gila. Zul. Zul. Apa nih? Oi, Apa? apa ko buat? Ngancak ka. Email ba, email? Di tingnan niya kami ng email. Hei, cepat lo. Kalau sudah orang Satu, pro, one, sudah. dapat lah tengok apa. Apa? Orang pro dapat lah tengok aku main macam mana. Ala, Zul, yulo ko today. Busot. Ala, Zul. Diam lah kepala Johnson. Wow. Ada chat, Zul, ada chat. Apa Johnson? Ano, tingin